Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di alam maya semula lagi, ya, sebagai ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang penting kita beristiqamah untuk terus menuntut ilmu, untuk terus mencari jalan syurga, untuk terus mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Walaupun di mana kita berada, maka yang paling penting kita tambahkan ilmu dan tambahkan iman. Al-iman, iman naik dan turun. Al-iman naik dengan amalan soleh dan turun dengan maksiat. Oleh kerana itu kita teruskan penambahan iman. Tuan-tuan dan perempuan, penambahan iman berarti penambahan kedudukan kita di dalam syurga ataupun kedudukan kita di sisi Allah. Maka teruskanlah. Saya tak kisah siapa di depan saya. Yang penting kita ini adalah hamba-hamba Allah yang sedang mencari keridaan Allah dan menjadi hamba-hamba yang terbaik. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahawa inna akramakum 'indallahi atqakum melalui ayat-ayat Al-Quran, sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bertakwa. Maka adakah kita ini di kalangan orang yang bertakwa ataupun tidak? Kerana orang yang bertakwa adalah orang yang terpilih. Dia tidak kira orang tu sama ada ustaz ataupun siapa, tetapi jika dia bertakwa, maka ia adalah termasuk orang yang terpilih yang akan menduduki syurga Firdaus A'la. Baik, hari ini kita nak menyambung balik pelajaran kita. Ya, walaupun pada hari ini kita terpaksa live, wallahu alam. Ya, adakah COVID ini makin dahsyat? Dikhabarkan kepada kita bahawa negeri-negeri utara sana seperti Penang, Kedah dan juga Perlis dalam keadaan yang dikatakan hampir ada kawasan zon merah. Ya, ini di antara sebab-sebab tuan-tuan dan perempuan nampak tak bagaimana virus berkembang. Itulah cara kalau dosa berkembang dalam jiwa kita. Dosa berkembang dalam masyarakat kita. Kerana apa? Bila dosa itu berkembang, dia berkembang dalam keadaan menggerunkan. Kalau tidak dipaksa, ya, tidak dipaksa untuk menahannya, maka dia akan terus berkembang dan ia akan mematikan ramai manusia ataupun mematikan iman-iman kita. Oleh kerana itu, jangan biarkan virus dosa kita berkembang dalam jiwa kita. Teruskan kita mengislahkan diri kita, memperubati diri kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di dalam kehidupan kita menuju alam akhirat. Baik, kita akan sambung balik buku kita yang bertajuk Tibbul Qulub, ya, yang dikarangkan oleh Imam Ibn Jauzi, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Baik. Muka surat 129. Kita berada dalam bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh yang bertajuk, muka surat 129 yang bertajuk hati-hati yang hidup. Hati-hati yang hidup memerlukan mengingatkan kita bahawa kehidupan itu adalah satu perkara yang penting. Kerana dengan adanya kehidupan itu, maka kita dapat melakukan banyak perkara yang terbaik. Oleh kerana itu, hati-hati kita perlu dihidupkan untuk melakukan amalan-amalan yang terbaik ataupun amalan-amalan yang diredai oleh Allah. Oleh kerana itu, hati yang hidup ini adalah yang kita telah bacakan hadis tentang hati ini adalah raja. Hati ini adalah raja yang mana ianya merupakan satu makhluk ataupun satu perkara yang mesti kita kena usahakan sebaik-baik yang mungkin. Kerana bila raja itu dijaga, maka rakyat akan selamat, anggota badan kita akan selamat. Jadi kita kena jaga elok-elok, maka tajuk hati yang hidup ini ialah hati yang sentiasa mengingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan amalan-amalannya. Baik, bab yang ketujuh, hati yang hidup. Pertama, hati yang hidup pokok dari semua kebaikan. Hati yang hidup adalah pokok dari semua kebaikan.
Yang ini hati yang hidup dan bercahaya pokok kebahagiaan manusia. Okey. Kita memerlukan ketenangan jiwa. Kita memerlukan hati yang hidup untuk kita berada di alam yang mana ianya berada di alam realiti bahawa kita ini adalah hamba Allah. Kehidupan hati seperti mana yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah berkaitan dengan hati yang hidup nanti, ianya merupakan pokok, yakni asas kebahagiaan manusia. Oleh kerana itu, kalau kita melihat balik kedudukan kehidupan pada zaman ini, ya, kita menyaksikan di China, di Jepun, di Amerika, kematian yang mana beribu-ribu yang menyebabkan dalam statistik di setengah buah negara itu, ya, beristahap beribu apabila mereka itu membunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Ya, bukan disebabkan gila tak, ataupun disebabkan sakit kronik tak, tetapi jiwa mereka tidak tenang. Jiwa mereka tidak tenang dan mereka mencari kebahagiaan mereka ataupun ketenangan jiwa dengan jalan yang salah. Mereka tidak diberikan petunjuk, sudah tentu kerana mereka tidak mahu petunjuk. Mereka diberikan oleh Allah, Allah memberikan kepada kita semua petunjuk penyelesaian masalah, ya, tetapi orang-orang yang tidak beriman tidak pernah mengambil Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai jalan penyelesaian. Sedangkan Allah mengatakan, ya, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Okey. Jadi di dalam ayat itu menunjukkan kepada kita bahawa hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah turunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang tak mengambil Al-Quran maka mereka tidak bertakwa. Jadi mereka mencari jalan-jalan selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Bila Allah, itulah keimanan kepada Allah perlu dipasakkan dalam jiwa kita. Keyakinan yang bersungguh-sungguh dalam jiwa kita kena ada. Ya, mengisyaratkan kepada kita bahawa bila kita yakin dengan Allah, maka yakin dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun kalamullah. Maka bila yakin dengan kalamullah, di situlah datang satu perkara yang menyebabkan kita ingin melakukan mengikut apa yang Allah arahkan. Petunjuk daripada Allah itu amat penting. Ya, bila Allah memberikan arahan-arahan, Allah tidak menjadikan makhluk dan hamba-Nya ditinggalkan begitu saja. Tak, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau kita menyaksikan, ya, kucing tu, anak kucing tu, anak kambing tu, Allah jadikan dia dan terus dia pandai menyusu pada emaknya. Walaupun anak kucing tu buta, tak nampak waktu lahir tu, tapi dia tahu ke mana dia nak talakan mulut dia, ya, untuk hidup, ya, menyusu. Itu semua rahmat daripada Allah, petunjuk daripada Allah. Kalaulah setaraf anak kucing, anak kambing, maaf kata anak anjing, anak khinzir pun begitu, ya, apatah lagi manusia Allah nak biarkan? Tak, Allah tidak akan biarkan. Allah jadikan ianya petunjuk supaya dijadikan jalan kehidupan. Petunjuk di jalan kehidupan. Kerana apa? Selepas petunjuk ke jalan kehidupan itu, ya, maka kita akan sampai kepada destinasi yang sebenar. Maka destinasi itulah yang kita tuju sekarang ini melalui petunjuk yang Allah bagi. Tetapi orang kafir tidak mengambil petunjuk. Kalau kita macam orang kafir juga tidak mengambil Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk, apa beza kita? Ya, hanya beza ada iman, yang tu tak ada iman. Tapi iman kita rapuh seperti mereka juga. Na'udzubillah min zalik. Yang menjadi paling menakutkan lagi, kita mengikut rentak-rentak mencari petunjuk seperti mana orang kafir mencari petunjuk. Oleh kerana itu, pembersihan hati kita mesti berfokuskan kepada apa yang dibawa oleh kurun terbaik. Tidaklah jadi seperti orang-orang yang terdahulu ataupun orang-orang yang mutaakhirin ini, orang terdahulu dengan terpengaruhnya fahaman Sufism yang dibawa oleh golongan-golongan yang sesat dan dicampur adukkan dengan Islam dan dijadikan bahawa kononnya itu adalah Islam. Apa beza dengan golongan sekarang yang menggunakan kaedah-kaedah daripada agama-agama lain, kononnya pancaran cahaya, ya, pancaran satu, jiwa yang satu, penjelmaan, berbagai-bagai bentuk-bentuk kalimah seperti yang pernah dibuat oleh golongan-golongan tertentu seperti ASQ dan juga golongan yang terbaru ini yang kita nampak, Masya Allah, sahabat-sahabat kita begitu bersungguh-sungguh untuk menerangkan kesesatan golongan-golongan tersebut. Kenapa? Cara nak membersihkan jiwa mereka mengikut cara Hindu, mengikut cara agama Buddha, mengikut cara agama-agama yang
Tidak ada mereka itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu berhati-hati. Ya, jangan terlampau sangat excited nak membentukkan diri, membersihkan diri, kita terikut dengan rentak-rentak golongan-golongan yang nampaknya Islam tetapi sesat. Ya. Subhanallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang menceritakan kita akan mengikut sunan-sunan, sanan-sanan ataupun jalan-jalan yang dibawa oleh umat-umat yang terdahulu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, ya, hatta kalau dia masuk ke lubang biawak pun kita akan ikut. Maka kita ikut semua bentuk-bentuk perbuatan mereka. Hatta nak membersihkan diri, Islam dah tunjukkan cara nak membersihkan diri. Oleh kerana kita tidak mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk, maka kita mengambil syaitan-syaitan, yakni selain daripada Al-Quran dan Sunnah itu adalah syaitan. Ya, maka kita mengambil, bab kata Saidina Umar, itulah taghut, ya, syaitan-syaitan yang disembah oleh manusia dan dijadikan ia sebagai petunjuk. Nauzubillah min zalik. Baik, kita sambung balik. Hati yang hidup dan bercahaya adalah pokok kebahagiaan manusia. Okay. Pokok segala kebaikan dan kebahagiaan hamba, bahkan seluruh manusia adalah sempurna, hidup dan cahaya. Maka hati, kehidupan dan cahaya merupakan unsur menentukan segala kebaikan. Dengan arti kata lain, hati itu perlu dididik dan diajar. Kalau kita nak didik anak-anak kita, didiklah masalah dalaman hati mereka. Ya, bermula daripada lahir sehingga mereka itu meningkat dalam usia-usia yang seharusnya kita study, usia-usia itu dibentangkan dalam pembentukan jiwa. Oleh kerana itu, bagus kepada ibu bapa yang walaupun ada anak, ya, waktu kecil dibawa dalam siri solatnya. Ya, bawa diajarkan adab nak bangun tidur, macam mana nak tidur, macam mana nak makan, macam mana nak selepas makan, macam mana masuk tanda. Itu semua adalah didikan kita berpegang kepada agama. Dan kita didik mereka menyembah Allah di waktu usia yang terlalu awal. Kita sangka awal. Tetapi sebenarnya itulah pembukaan mata mereka apabila mereka melihat mak dan ayah mereka solat. Mak dan ayah mereka begitu tekun dalam mengadakan hubungan baik dengan Allah. Berbandingkan dengan seorang itu meninggalkan solat, tak solat, merokok pula dalam rumah dengan sosial, pakaiannya tidak jaga. Maka ianya mempengaruhi anak-anak yang mana Allah jadikan kanak-kanak itu dilahirkan di atas dasar fitrah, di atas dasar kebenaran. Lalu ibu bapa lah yang meyahudikan atau memajusikan atau menesranikannya. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu ibu bapa kena tahu, bertanggungjawablah depan Allah nanti. Kalau kita tak bertaubat, kita tak istiharkan kepada anak-anak bahawa kita telah melakukan kesilapan, maka harus diperbetulkan. Berat kita. Ya, berat. Berat kita. Subhanallah. Baik. Jadi, dalam pembentukan ini, ya, saya tertarik dalam berkaitan dengan pembentukan anak-anak yang di waktu kecil untuk mendirikan solat. Kerana apa? Bila mereka itu melihat ibu dan ayah mereka mendirikan solat, kecenderungan itu akan ada. Ya, kecenderungan itu akan ada dan didikan-didikan yang diberikan dalam sampai usia 7 tahun yang seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan itu memang cantik sebenarnya. 7 ke 10 tahun adalah waktu yang cukup cantik untuk mentarbiahkan anak-anak kita. Tetapi sayang kadang-kadang kita letakkan anak-anak kita di tempat-tempat yang salah. Bukan kita kata apa di tempat-tempat yang salah, maksudnya kita letakkan dia di tempat-tempat tadika yang membawa fahaman, misalnya fahaman Kristian, fahaman-fahaman agama lain. Bukan tak boleh. Ya, kita katakan boleh kita letakkan kerana kita nak berikan anak-anak kita pendedahan kepada bahasa Inggeris misalnya. Ya, tak menjadi masalah, carilah yang agak Islamik sedikit. Kenapa? Bila ada Islamik di sana ada kebaikannya. Berbandingkan dengan tidak Islamik dah tentu ada unsur-unsur yang tidak sihat. Confirm tidak sihat. Ya, bagus menghantar mereka. Kerana apa? Dalam usia sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan nak mengetahui dalam usia 7 ke 10 tahun ini yang Rasulullah kata agak keras waktu 10 tahun itu, bukan keras, tegas. Ya, kerana apa? Memerlukan didikan yang bersungguh-sungguh. Ya, waktu 10 tahun. Kerana mereka sedang berada dalam perubahan, ya, menyimpan maklumat, lepas tu mereka menyimpan cerita apa-apa juga yang penting dalam hati mereka. Kalau tuan-tuan dan puan nak tahu bahawa apabila mereka ini tak percaya kita lah, senang cerita, kita ingat, ya, kita ingat balik. Okey? Kita ingat balik bahawa sewaktu kita kecil lah, ingat tak apa lagu yang kita hafal? Okey?
Subhanallah, Maha Suci Allah dalam bab ini. Saya katakan bahawa saya dulu sekolah rendah kan. Waktu umur 7 tahun saya berdiri di pentas, saya dah menghafal satu lagu yang dilagukan oleh seorang penyanyi kita. Sampai sekarang saya hafal. Subhanallah, ya, berpuluh tahun zaman itu sampai sekarang hafal lagi. Subhanallah, Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kuat hafalan waktu umur 7 tahun tu. Ya, berbandingkan dengan hari ini kalau saya hafal satu, misalnya zikir, ada beberapa zikir yang saya masih dalam menghafalkan tu, ya. Dah pagi tadi hafal, sekarang lupa. Semalam hafal, hari ini pun lupa. Mengisyaratkan bahawa kekuatan hafalan waktu usia yang begitu muda amat penting untuk menghafal Al-Quran, menghafal apa-apa yang berfaedah, ya, dalam agama kita, hadis apa semua. Tapi kita silap bila kita menghantarkan satu program tempat yang tidak jelas perjalanan. Okey, kita dapatlah menguasai alam ya, matematik, alam sains, alam apa semua. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai yang telah melepasi alam fardu ain mereka untuk bertemu dengan Allah. Saya aliran sains dahulu, memang tidak dinafikan. Ya, sebelum saya belajar agama, saya adalah aliran sains, biologi, fizik, kimia, semua saya belajar. Ya, subjek yang saya paling minat biologi dengan fizik. Okay. Tetapi agama saya tak dapat waktu itu. Ya, Allah bagi petunjuk kepada mak dan ayah saya. Allahumma fir lahuma. Ya, lalu dia selepas dia SPM, saya dihantar untuk belajar agama. Maka di sana bila kita menyaksikan, memang kita dapatlah sebenarnya biologi, fizik dan kimia, apa maths, semua tu adalah fardu kifayah. Ya, dan kepentingan tu ada, tak dinafikan. Tetapi bagaimana kedudukan fardu ain sampai kita di taraf, ya, setengah orang di taraf umur dah 20 tahun tidak tahu mandi wajib. Yang paling sedih umur 40, 50 dah nak mati tak tahu mandi wajib cara Rasulullah. Tak sedihkah? Macam mana kita telah mengangkatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kita tak tahu untuk mempersembahkan amalan kita kepada Allah mengikut cara yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya kata begitu? Ya, kerana hari-hari yang untuk kita bertemu dengan Allah sudah hampir. Seharusnya persiapan hari-hari yang hampir itu kita lengkapkan semua pakej fardu ain kita dah sempurna. Barulah rasa tenang untuk bertemu dengan Allah. Tetapi masalahnya bila kita tidak sempurnakan pertemuan kita dengan Allah, tuan-tuan dan perempuan, ya, mandi wajib tak ikut cara Rasulullah, ambil uduk tidak ikut cara Rasulullah, dah nak mati ni, ya, tapi kita masih lagi tidak lengkapkan amalan-amalan kita sehingga solat pun kita tidak tahu macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Boleh tuan-tuan dan perempuan bayangkan seorang itu nak bertemu dengan agung ataupun sultan, raja untuk mendapat pangkat pingat, ya, tak kiralah pingat dia datuk ke, datuk seri ke, PJK ke, apa semua, pingatnya mesti nak ambil pada raja. Kita ada kursus, kan, kursus bagaimana kita nak berjalan bertemu dengan raja, bagaimana kita nak berbicara dengan raja, bagaimana pakaian yang dikatakan protokol, ya, protokol yang mesti kita akur, tunaikan. Bolehkah kita pergi pakai plekat, pakai t-shirt menghadap raja? Dari segi logik pun kita katakan, apa ya orang ni tak faham, tak tahu ada adab, ya, untuk bertemu dengan raja. Walaupun tak kisahlah raja tu nak akan pakai apa, tapi raja bila bertemu ada cara-caranya. Kita akan belajar bersungguh-sungguh, ya, untuk bertemu dengan raja, cara berjalan, cara berdiri, ya, cara angkat hormat. Semua tu kita belajar, cara berpakaian. Tiba-tiba agak-agak kita berjalan tu kurang sikit lah. Pakaian kita tak kena sikit. Agak apa orang yang kata? Bukan orang kata. Dari sudut protokol tu dah tak kena. Kalaulah Shah Rukh Khan dan Jackie Chan datang nak ambil pangkat datuk pun penuh dengan pakaiannya, bila kita tengok pakai songkok pun kan. Hanya mereka tu nak pakai songkok pun sengit ke belakang enggak. Tak reti nak pakai. Tetapi bila nak bertemu dengan raja, pakaian mereka mengikut, kan? Mengikut cara untuk mendapatkan pangkat datuk itu. Tiba-tiba kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita nak bertemu dengan Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah memberi kebaikan banyak start kita lahir sampai kita hari ini. Nak bertemu dengan dia pun kita tak tahu. Lepas tu kita minta, ya Allah masukkan aku syurga. Kita buat kerja salah, lepas tu minta, ya, kita nakkan pas periksa. Kita buat kerja tak lengkap, lepas tu kita minta gaji tinggi. Tuan-tuan dan perempuan, apakah kita ni? Ya, apakah kita letak Allah macam itu sekali? Pertemuan kita dengan Allah seharusnya cantik. Adab kita, protokol kita untuk bertemu dengan Allah pada tiap-tiap hari 5 waktu tu kena cantik. Kerana kita nak menghadap pencipta kita. Kerana kita tidak meletakkan Allah itu sebagai makhluk. Dia adalah Tuhan. Maka seharusnya kita percantikkan amalan kita. Dan saya ingatkan kepada diri saya dan kita semua, cukup pada hari ini kalau kita tak tahu, belajarlah. Belajarlah bagaimana nak bertemu dengan pencipta. Dengan arti kata lain, perkemaskan semua amalan-amalan kita, termasuk dalam masalah akidah dan termasuk terutamanya dalam siri ibadat itu solat. Ya. Jadi baik di sini. Pokok segala kebaikan dan kebahagiaan hamba, bahkan seluruh manusia adalah sempurna hidup dan cahaya. Maka hati kehidupan dan cahaya merupakan unsur menentukan segala kebaikan. Apa dia kata? Maka hati yang hidup dan mengeluarkan cahaya merupakan unsur yang menentukan segala kebaikan. Subhanallah. Ya. Berarti hati yang hidup yang mengeluarkan cahaya. Maka di sini Allah berfirman di dalam surah Al-An'am. Siapa yang ada Al-Quran, surah boleh buka Al-Quran dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-122. Okay, ayat 122. Jumpa Al-Quran ayat 122, muka surat 143 kalau Al-Quran yang macam saya ni. Allah berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awaman kana mayyitan أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Adakah sama dengan orang yang keadaan berada di dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Okey. Dalam ayat ini cukup cantik. Ya, cukup cantik Allah mengkhabarkan kepada kita apa dia? Adakah Allah bagikan perumpamaannya? Orang yang asalnya tak nampak apa-apa, orang yang asalnya buta misalnya, lalu dibukakan mata dia nampak dan dia diberikan petunjuk, dilihat kebenaran ataupun kebaikan. Sama ke tidak orang yang memang dah buta, ya, dah mata dia dah tertutup, ya, tak tahu apa-apa, ya, dan dalam keadaan gelap gulita pula. Sama ke? Tuan-tuan dan perempuan, itulah petunjuk yang Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada keterangan yang menerangkan. Okey, dalam ayat ini mengisyaratkan bahawa yang gelap itu tidak sama yang terang. Ya, yang gelap itu tidak sama yang terang. Allah bagi misal supaya kita berfikir hati yang buta, hati yang mati, hati yang gelap itu tidak sama dengan hati yang terang. Oleh kerana itu wahai orang Islam, orang yang beriman, kita orang beriman kena ada akhlak kita tersendiri. Akhlak kita tidak seperti dengan akhlak orang-orang yang buta ini, orang yang tidak beriman. Ya, terutamanya para pendakwah kena jaga adab-adab dan akhlak mereka.
Kerana mereka sebenarnya membawa cahaya yang indah. Tetapi kadang-kadang fitnah di akhir zaman, mereka-mereka yang membawa cahaya inilah yang merosakkan cahaya, memadamkan cahaya itu sebelum sampai kepada destinasinya. Maka akhirnya orang ramai akan tersesat bersamanya. Kita minta lindung kepada Allah daripada kejahatan diri kita, ya, supaya kita mengharapkan kita dalam mengikut agama Allah ini biarlah beristiqamah dan mengikut dengan cara yang betul dengan berilmu. Maka di sinilah Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan dari ayat ini mengumpulkan dua pokok yang berdasarkan iaitu kehidupan dan cahaya. Ya, dia bagikan perkara ini dalam ayat ini bahawa dia terbahagikan kepada dua pokok dasar. Yang ini pertama kehidupan, yang kedua cahaya. Kehidupan hati merupakan letak kekuatannya, pendengarannya, penglihatannya, perasaan malunya, kesuciannya, keberaniannya, kesabarannya dan seluruh akhlak mulia serta kecintaannya terhadap kebaikan dan kebencian terhadap keburukan. Okey, ini dia. Hati yang hidup, ya begitu tabiatnya. Allah jadikan hati yang hidup ini pendengaran dia, penglihatan dia, pendapat dia, perasaan malu dia, kesuciannya, semuanya dalam konteks yang betul. Itu hati yang hidup. Pasal orang yang hati yang hidup lain cara berfikir dia, cara mendengarnya, ya, cara dia nak menjawab semua lain. Sadaqallahul azim. Benar apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ya. Allah mengingatkan kedudukan hati ini membentukkan seseorang. Lepas tu semua pembentukan itu akan berlaku mengislahkan kita. Misalan perkataan kita. Sebenarnya perkataan kita ini bergantung kepada hati seseorang itu. Kalau hati dia teruk, bahasa dia teruk. Mata kita yang melihat ini adalah berdasarkan kepada hati kita, iman kita. Apa yang kita lihat? Kalau kita lihat suatu benda yang maksiat itu, kita redha, maka hati kita bermasalah. Tetapi bila kita melihat seperti kaum lelaki melihat wanita, dia tunduk, kan? Satu penghormatan pada dirinya yang dia menjaga dirinya. Begitu juga dalam bentuk perkataan misalan. Apabila kita berkata yang buruk itu hati kita sebenarnya buruk. Bahasa kita tak apa orang kata tidak tak apa ya nak kata tak standard, ya. Kata kita, perkataan kita yang tidak kita jaga ada adabnya, maka akhirnya dia merosakkan jiwa kita. Kenapa? Seolah-olah Allah mengatakan hati perkataan akan mengislahkan banyak perkara. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik-baik. Kenapa? Di situ datang islahnya diri kita. Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan islahkan, Allah akan memperbaikikan amalan-amalan kita. Tuan-tuan dan perempuan, indah. Agama ini indah membimbing kita supaya kita sentiasa berakhlak dengan baik. Jadi hati ini yang akan memproseskan semua tindak tanduk kita kepada kebaikan atau kejahatan. Ketika kehidupan hati kuat, maka menjadi kuatlah sifat-sifat tersebut. Dan ketika kehidupannya melemah, maka lemahlah pula sifat-sifat tersebut. Rasa malunya terhadap perbuatan buruk sebanding dengan kehidupan hati yang ada di dalam diri manusia. Ya. Jadi dikatakan di sini bahawa hati yang kuat adalah mempengaruhi semua siri amalan kita. Ya, bila kita dah nak bertaubat misalnya, setengah orang mula bertaubat kan, alhamdulillah, buat tak kira lah dalam usia bagaimanapun dia dah mula disinari dengan cahaya taubat. Kita tengok bila dia bertaubat, dia cuba meninggalkan amalan-amalan yang buruk. Dia mula tak bergaul dengan golongan-golongan orang-orang yang bermasalah dari sudut akhlak. Kita tengok. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bila dia berdakwah kan, bila dia berdakwah, dia mengislahkan orang. Maksud islahkan orang daripada akhlak buruk jadi akhlak yang baik. Ya. Oleh kerana itu apabila ditujukan berkaitan dengan Rasulullah akhlak yang buruk, akhlak yang baik, akhirnya daripada akhlak yang buruk jadi akhlak yang baik, orang mengatakan Rasulullah ini adalah ahli sihir. Sihir apa dia buat? Kita tahu bahawa dia tidak pernah belajar sihir dan tak mampu untuk mengeluarkan sihir. Kerana sihir itu kufur. Dan kita tahu bahawa apa yang menyebabkan orang kata dia sihir ialah disebabkan dulu mat ni lolak kan. Misalnya mat ni dengan bahasa dia bahasa sumpah seranah,
Tiba-tiba bila dia dah faham Islam, terus bahasa dia jaga elok-elok. Kalau dulu maki hamun dia mudah sangat di mulut dia, orang kata mulut laser, tetapi bila dia dah faham Islam, mulut tu dia jaga elok-elok. Itu yang orang pening kepala, dia ni teruk dulu tiba-tiba jadi nampak warak pula. Ya, itu yang dikatakan sihir. Sebenarnya perubahan akhlak mereka. Subhanallah, indahnya agama ini. Oleh kerana itu bila sampai tahap keindahan agama, kita akan rasa tenang. Masyarakat kita masyarakat yang tenang. Masyarakat yang penuh berbicara dengan cara baik, akhlak kita baik. Ya, subhanallah. Baik. Secara naluri, hati yang hidup dan sehat akan menghindarkan ketika disodorkan kepada perkara-perkara yang buruk. Ia akan membencinya dan ia tidak akan menoleh padanya. Berbeza dengan hati yang mati. Ia tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, binasalah orang yang tidak mempunyai hati yang mengetahui perkara baik dan mengingkari perkara yang mungkar. Okey, dalam bab ini ya adalah satu perkara yang agak berat apabila naluri kita ini tidak mengikut fitrah yang sebenar. Yang mana hati yang hidup ini dia membawa kepada kebaikan. Tuan-tuan dan perempuan, kita ada anak, kita ada cucu, ya, ataupun kita ada orang-orang yang rapat dengan kita. Tetapi tahu tak kita bahawa setiap pergerakan kita, akhlak kita ini, kita akan cuba paksa kita jaga bila kita berada di depan orang ramai. Dan begitu juga seharusnya akhlak kita, bahasa kita kena jaga di depan anak-anak kita ataupun anak cucu kita. Kenapa? Kerana itulah lambang akhlak kita sebenarnya. Kalaulah depan anak kita, kalau tak percaya kita merokok lah apa, lepas tu nak marahkan budak tu merokok. Takkan jadi. Subhanallah, saya terjumpa dengan seorang bapa ni, ya, dia marah anak dia merokok. Dia sendiri merokok. Ya, sampai berkokok. Tak kira pagi, petang, siang, malam, ayam berkokok, dia merokok. Ya. Begitu sekali. Lepas tu dia bagi tahu anak dia tak berakhlak. Tak begitu begini. Dia yang salah sebenarnya. Tuan-tuan dan perempuan, macam mana ya? Satu kesalahan bagi kita tidak menjaga akhlak kita, tak menjaga hati kita, tak menjaga iman kita. Satu kesalahan. Sukar untuk difahami. Apabila kita tidak menjaga akhlak kita, tidak menjaga iman kita, maka berlaku kerosakan dalam keluarga kita. Oleh kerana itu ulama-ulama salah mengatakan, ya, apabila dia telah melakukan maksiat, saya tak ingat siapa yang mengatakan, rasanya Fudail ibn Iyad ataupun siapa. Bila aku melakukan maksiat ataupun dosa, bukanlah dosa besar pun dia lakukan, ya, mungkin dosa kecil. Apabila aku melakukan dosa, aku melihat kesan dosa itu kepada isteriku, pada keluargaku, pada anak-anakku, sehingga kan binatang kenderaan aku pun aku terasa. Subhanallah. Nampak tak kesan dosa? Nampak tak kesan dosa? Ulama-ulama menyaksikan kesan-kesan ini di antara kesan bagi mereka yang berhadapan, terutamanya yang mampu untuk bertahajud tengah malam, ya, tiba-tiba dia tidak mampu untuk bertahajud tengah malam, itu termasuk dalam kesan-kesan dosa. Ya. Subhanallah. Dia akan mengeraskan hati. Dia akan menyebabkan kita malas nak bangun solat tahajud. Walaupun solat subuh kita bangun, tapi solat tahajud itu kita susah nak bangun. Itu di antara kesan-kesan dosa. Hapuskan kesan dosa itu dan usahakan bersihkan dengan istighfar dan taubah. Dan ia juga menjadi satu perkara yang menarik. Bila kita melakukan kesan dosa, dia akan banyak menyebabkan kepincangan dalam institusi kekeluargaan, institusi masyarakat, dan sehinggakan negara pun ada kesan, ya, efek daripada dosa-dosa yang manusia ini lakukan. Jika kita berhadapan dengan malapetaka misalnya, ya, itu di antara kesan-kesan dosa di antaranya. Selain daripada ujian, dan adalah di antara kesan-kesan dosa. Kemarau, ya, kesan dosa. Ya. Itu pasal adalah hadis mengatakan apabila sebuah negara itu yang di dalamnya terdapat orang yang melakukan, yakni perzinaan yang banyak,
kemudian sistem riba yang berjalan, maka negara itu layak untuk ditimpa azab. Nampak tak? Bila sebuah negara ataupun tempat itu mempunyai pelacur ataupun tempat zina yang banyak, tak kira lah register ke tak register ke, ataupun sistem riba, orang yang mengamalkan riba dengan banyak, maka tempat itu layak untuk diazab. Tuan-tuan dan perempuan, tempat kita agak-agaknya layak tak? Layak sangat-sangat. Tetapi bagaimana boleh terselamat? Rahmat Allah. Allah masih lagi memberi ruang. Mungkin disebabkan binatang-binatang kecil, binatang-binatang ataupun anak-anak kecil yang tidak berdosa. Kalau ikut hukum, habis dah. Oleh kerana itu Nabi Nuh AS pada hari dia berdakwah, di antara dakwah yang amat penting, kita tengok dalam surah Nuh, ya, apa yang Nabi Nuh ketengahkan. Kalau bagi mereka yang memahami tentang ayat-ayat Al-Quran, mereka akan tahu kedudukan Nabi Nuh AS, ya, menasihat kaumnya supaya kembali kepada Allah. Buka surah Nuh, surah yang ke-71. Surah 71, juzuk ke-29. Kerana apa tuan-tuan dan perempuan? Ini di antara satu tips yang cukup cantik bagi terutamanya hamba-hamba Allah yang misalnya tak dapat anak kan. Ini di antara tips yang cantik. Selain daripada dia pergi perubatan doktor, kemudian yang kedua dia tinggalkan misalnya yang macam merokok, dia tinggalkan. Okey. Lepas tu banyakkan berdoa kepada Allah dan ambil di antara tips-tips yang penting. Soalan ini pernah ditanya kepada Hasan Al-Basri dan juga macam Syekh bin Baz dan beberapa imam yang besar. Dia tanya, aku tak dapat anak kan. Lalu Imam Hasan Al-Basri kata apa? Istighfar. Setelah beberapa bulan, alhamdulillah isteri dia mengandung. Okey. Ini dia. Ubat di antara ubat yang penting untuk pembentukan diri dan juga apa-apa juga islah yang kita lakukan. Allah akan bagi terbaik. Okey. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yakni istighfar kepada Allah. Bila kita istighfar kepada Allah, apa berlaku? Tu dia ayat yang ke-11. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, yakni hujan yang sesuai untuk kawasan itu. Dia turunkan hujan, ya, midrara, yang mana kita perlukan hujan tu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia memperbanyakkan harta-harta dan juga anak pinakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan kesan daripada istighfar? Saya beriman dengan ayat Al-Quran. Allah kata apa? Allah akan jagakan rezeki kita ni melalui hujan-hujan ni, ya, untuk kesuburan tanah. Kemudian Allah akan memperbanyakkan harta. Ini di antara perkara yang kita kena faham elok-elok. Ya, konsep istighfar, dia menambahkan harta. Konsep bersedekah, dia menambahkan harta. Bukan pergi rasuah, bukan pergi apa lagi mengambil harta dengan cara yang haram. Tak, dia tidak akan menambahkan, bahkan menghancurkan. Kita
Kita tengok adalah isu-isu yang terkini bahawa orang yang mengambil rasuah itu apa kesudahannya? Syok lah kejap. Lepas tu habis, hancur. Apatah lagi jika dia kerja dengan kerajaan, ya, habis dia punya keistimewaannya. Na'udzubillah min zalik. Kesan daripada makan harta yang haram. Kalau kita beristighfar, pasal kita tak yakin, kita tak percaya, itu pasal kita tak dapat harta. Kita tak pernah beristighfar kalau tak terpaksa. Ya, kalau tidak disebabkan selepas solat tu ada istighfar, silap-silap kita pun tak beristighfar. Maka beristighfar. Bila kita istighfar, Allah akan bagi keberkatan sehingga kan diperbanyakkan harta dan juga anak-anakmu. Dari sini datang kaedah kepada mereka-mereka yang ingin anak. Ya, kalau mereka tak ada anak, banyakkan istighfar kepada Allah. Ya, wallahu alam, ini satu persoalan yang menarik yang perlu dibuat research bagi mereka-mereka yang pakar kedoktoran ataupun pakar ilmu biologi ini yang berkaitan dengan kehidupan benih lelaki dan perempuan kesan daripada istighfar. Kalau boleh dijadikan sebagai research itu cukup cantik. Kesan istighfar terhadap benih mereka, sperm lelaki dan ovum perempuan. Okey. Maka kalau kita buat kajian, kita mungkin akan jumpa benda-benda itu. Doa, ini di antara perkara yang dilupai oleh orang-orang yang Allah berikan ujian lambat dapat anak. Doa. Kita berdoa. Kalau Nabi Ibrahim Allah ujikan melalui Sarah tak dapat anak. Ataupun Nabi Zakaria Allah ujikan isterinya mandul, tak dapat anak. Tetapi pada adatnya mereka itu mandul. Di sisi Allah, Allah mampu fa'alu lima yurid. Dia akan buat apa yang dikehendaki. Cuma jangan putus dengan istighfar dan doa. Nabi Zakaria berdoa walaupun rambut dia dah uban, menunjukkan ishta'ala sya'ri berkaitan dengan berubannya rambutnya begitu dahsyat. Ya, bila kita menyaksikan dengan keadaan yang begitu, Nabi Zakaria masih lagi berdoa walaupun isterinya mandul. Allah dia dalam keadaan tua, bak kata kita lah kalau dah postmortem tu apa ke dia nak sebut. Kalau perempuan tu dah monopause, postmortem pula. Monopause, ya, nak beranak dah tak ada. Laki pula dah lah tu, mandul pula tu, lelaki pula dah tua. Tetapi Allah jadikan kekuatan kepada kesan daripada doa yang menyebabkan kemandulan itu hilang dan melahirkan anak yang bernama Yahya. Saya beriman dengan Al-Quran dan kisah-kisah yang benar daripada hadis-hadis. Oleh kerana itu kita jangan lupa dengan ayat-ayat Allah. Bila Allah kata buat je lah, kita akan saksikan kebaikannya. Okey? Jadi ayat ini menceritakan bahawa dan Allah memperbanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapakah kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Saya beriman, saya percaya. Okey. Jadi ini dia. Kita kembali balik kepada ayat ini. Menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hati-hati kita ini dihidupkan. Begitu juga cahaya hati pancaran menguatkan. Begitu juga cahaya hati dan pancaran yang menguat, maka akan tersingkap untuk semua perkara-perkara yang tidak diketahui beserta hakikatnya. Maka akan tampak baginya kebaikan sebagai perkara baik kerana cahayanya dan akan lebih mendahuluikan dalam kehidupannya. Begitu juga keburukan akan tampak baginya sebagaimana perkara yang buruk. Allah telah menyebutkan dua pokok berdasarkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Okey. Dia bila hati-hati kita ni bercahaya, ya. Itu pasal saya agak tertarik dengan ungkapan ini, hati-hati yang bercahaya. Kadang-kadang bukan dia kasyaf, tak. Bukan masalah kasyaf. Itu satu perkara ataupun perkara yang diberikan oleh Allah dalam bentuk mukjizat kepada para nabi yang kadang-kadang diberikan, dan orang awam kita katakan kalimah kasyaf tu tidak berapa nak kena lah. Kenapa? Mengetahui yang gaib itu melalui izin Allah, bukan selalu macam setengah yang difahamkan oleh orang-orang awam tentang
kepercayaan-kepercayaan yang begitu. Kenapa? Ingat ya, yang persoalan ghaib memerlukan satu perkara yang ada dalil. Kalau tidak, jangan bicara. Kenapa? Kerana dalam bab ini kadang-kadang firasat orang mukmin ni lain. Firasat orang mukmin ni lain. Cara kefahaman orang mukmin ni lain. Okey. Kenapa Allah berikan kelebihan? Itu pasal kita melihat cahaya-cahaya ni muncul. Misalan dalam kisah pengikut-pengikut para nabi yang setia. Ya. Kerana tu pengikut umat Muhammad yang berada di akhir zaman ni kena ada dalam jiwanya kesetiaan yang begitu mendalam. Pengikut para nabi yang setia ataupun pengikut di kalangan orang yang beriman ini setia, dia nampak apa yang kita tak nampak. Kadang-kadang kita ni orang awam. Saya bagi contoh, okey? Saya bagi contoh di dalam ayat surah Al-Maidah 1. Di dalam surah Al-Maidah, surah yang ke-5, juzuk yang ke-6. Okey. Kita lihat ya bagaimana kisah Nabi Musa yang berbicara dengan kaumnya. Tetapi dua orang ni dia nampak. Dia nampakkan apa? Tang situ ya kita terangkan. Okey, ayat yang ke-22 kita mulakan. Ayat ke-21. Ini kisah Nabi Musa nak masuk Baitul Maqdis. Ya, bila dia nak masuk Baitul Maqdis, dikatakan kepada kaumnya masuk. Mula dulu depa dihalau keluar lalu dimasuk. Okey, sekarang nak masuk ni bagaimana? Okey, kita tengok ya. Ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke dalam tanah suci Palestin yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu lari ke belakang kerana takut kepada musuh, maka kamu akan menjadi orang yang rugi. Okey. Menarik. Saya akan bicarakan persoalan ini yang cukup menarik, arti taat kepada Allah dan Rasul. Okey. Apabila Nabi Musa mengatakan wahai kaum masuklah ke dalam Baitul Maqdis, kawasan Baitul Maqdis ni, ya. Yang Allah telah tetapkan untuk kamu. Memang ada di dalam tu orang-orang yang kuat yang dikatakan Jabbarin, orang yang gagah kuat. Kamu tak ada apa-apa. Tuan-tuan dan puan, kita tak ada apa-apa. Mereka ni tak ada apa-apa. Melainkan apa? Ada Nabi Musa sebagai ketua, sebagai Rasul. Dan kekuatan. Rupanya, kekuatan Nabi Musa adalah kekuatan yang seperti ribuan tentera. Yang ini kekuatan para Nabi adalah seperti ribuan tentera. Seorang para Nabi. Tapi tidak difahami oleh orang-orang yang tak mahu ambil faham. Di kalangan mereka hanya orang yang beriman, betul-betul beriman, yakin dengan siapakah Nabi itu, mereka yang faham. Itu pasal masalah keimanan kita kepada Rasulullah, kepada Allah, kena mantap betul-betul keyakinan kita sampai ke muncak, di situ kita akan faham agama dengan betul. Kalau kita jenis lolak, tak mau faham, ya, tak mau faham, tak mau belajar pun, ya, maka di sana dia tidak akan dapat memahami dengan sebenar-benarnya. Okey, kita tengok ya, kita tengok apa. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Okay? Apa ayat ni katakan? Bahawa orang-orang yang mengikut Nabi Musa ni bukan semuanya yang faham konsep Nabi. Lihat apa mereka kata, wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah berani. Ya. Dan kami tak akan masuk ke dalam itu sebabkan kami takut kepada mereka. Lepas tu apa?
Kalau mereka dah keluar, baru kami masuk. Ada ke perang macam itu, dah keluar baru masuk? Itu bukan perang. Itu pengecut. Okey? Jadi oleh kerana ucapan itu adalah satu ucapan menghina sebagai Nabi. Tidak mempercayai Nabi itu siapa. Tak meletakkan Nabi itu kedudukan yang tinggi. Ia adalah utusan Rasulullah, utusan Allah Ta'ala. Akhirnya, di sana muncul lelaki-lelaki yang beriman yang nampak. Alangkah indah jika kamu taat. Ya Musa, sami'na wa ata'na. Bila dia kata sami'na wa ata'na akan berubah satu perkara, jabbarin orang yang kuat akan jadi lemah. Tapi siapa nak faham macam tu? Pasal kita dihidupkan dengan asas madiyah. Dunia ni adalah sebagai aset kita yang confirm. Kita lupa Allah itu adalah aset kita yang paling berharga. Yakni beriman kepada Allah. Okey. Maka muncul lelaki ini. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab wa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah memberikan nikmat ke atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, nescaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Okay? Dalam ayat ni mengisyaratkan kepada kita bahawa dua orang ni cahaya hatinya memancar. Mengisyaratkan dia faham apa yang Nabi suruh. Lalu dikatakan, wahai kau masuk je. Tak kisahlah, masuk je melalui pintu gerbang. Masuk je, kamu akan menang. Itu je kaedah. Kefahaman bagi orang yang beriman, yang ada cahaya di hati. Walaupun kita kurang kekuatan senjata, kurang segala-gala kekuatan, tetapi bila kita yakin dengan ketetapan Allah, masuk aja kita menang. Ini yang orang tak faham. Ini yang orang tak faham tentang hukum hakam Allah. Ini orang yang tak faham. Bila Allah katakan faraid itu begitu begini, dia duk pertikai walaupun pakai tudung. Ya, tapi otak dia tu otak kafir. Otak tu cara berfikir orang kafir. Allah dah tetapkan ada hikmah. Ikut je lah. Tapi bila dah otak tu celupan yang dibawa oleh orang kafir, na'udzubillah, walaupun dia pakai tudung, walaupun berjanggut, walaupun berserban, ya, kita katakan mereka ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min zalik. Okey? Jadi ini dia. Orang yang diberikan mata hati dan menyaksikan sebenar-benar kebenarannya, begitu kedudukan. Tapi kalau orang yang jenis yang tak faham, maka dia lari. Ini satu contoh. Dan satu contoh lagi kita boleh ambil di dalam surah Al-Qasas. Ya, surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ini juzuk ke-20, juzuk yang ke-20. Okey. Kita ambil dalam kisah Qarun. Okey, nampak tak? Okey, kita ambil ayat 79, muka surat 395. Nak menunjukkan bagaimana kesan keimanan kita betul-betul bertakwa kepada Allah, hati kita dibuka sebagai petunjuk cahaya. Ayat yang ke-79. Allah berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jumpa? Muka surat 395, juzuk 20, surah ke-28, muka surat 395 bagi Quran macam saya, dan ayat 79. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون
innahu ladzu hazzin 'azim. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam keadaan kemegahan. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nampak tak? Okay. Apa poin yang kita nak lihat di sini ialah Qarun, kita tahu kisah Qarun sedikit sebanyak. Ya, kekayaannya bukan sebarang kekayaan. Siapa yang pernah pergi ke Mesir, kawasan Tasik Qarun, dia menyaksikan kawasan Tasik yang besar yang dikatakan tempat tenggelamnya gedung-gedung Qarun. Wallahu alam. Dan dikatakan masih ada tinggal tempat peninggalan Qarun. Ya, wallahu alam. Tapi ala kulli hal, nak menceritakan lelaki ini kaya bukan sebarangan. Ya, kekayaannya bukan sebarangan. Emas yang dimiliki adalah emas yang tulen. Disebabkan kekayaan dia yang bukan sebarangan itu, maka kalau emas ataupun harta yang kita jumpa di Malaysia pun orang panggil harta Qarun. Hanya harta Pak Mat mana dulu. Ya, tetapi disebabkan kaya Qarun tu dinasabkan kepada harta yang tersimpan dalam bumi itu adalah harta Qarun. Hanya Pak Mat tu simpan, dia takut anak dia ambil, dia simpan dalam tanah. Ya, akhirnya dia mati, benda tu terlupa. Orang lain yang jumpa. Itulah harta Qarun. Okay, baik. Disebabkan kekayaan, ini di antara ujian yang kita kena faham. Wahai orang-orang yang beriman, kemiskinan itu ujian, kekayaan itu ujian. Kesihatan ujian, sakit itu ujian. Ya, miskin itu ujian, kaya itu ujian. Hidup itu ujian, mati pun ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikan itu semua untuk Allah menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Baik. Dalam kisah ini Qarun dia keluar. Ya, kononnya perarakan. Perarakan yang dibuat itu bukan perarakan yang biasa-biasa. Perarakan dia ini semua full emas, emas, emas. Yang dikatakan kuncinya saja, ya, yang bawa kunci itu seberat sekuat beberapa orang yang membawanya. Kita kunci kita, oi beratnya kunci aku. Bukan kunci gelang ni nak angkat, Allah beratnya emas ni. Aduh, emas ni berat. Ya, itu pun dah belagak sombong dengan apa yang kita miliki. Hanya tak ada apa-apa lagi tu di sisi Qarun. Ya. Habis jalan tunduk, masya-Allah, mangah waraknya tunduk jalan. Bukan tunduk warak. Angkat tu dia, bawah tudung dia emas 1 kilo dibawanya kat tengkuk dia. Tu pasal tunduk. Maaf pasal saya teringat seorang hamba Allah tu. Ya. Yalah mungkin dia tak pakai tudung waktu tu. Dia berjalan emas tu. Tunjuk jalan nampak emas dia. Berhenti motor ragut. Subhanallah. Habis. Tak serik lagi. Dia berjalan. Datang juga pencuri, ragut. Lepas tu taubat. Yalah taubat sama ada taubat disebabkan serik. Satu, dia taubat pasal dah tak ada dah emas. Dia habis belaka dah. Ya, wallahu alam. Ala kulli hal, itu dia. Nak berbangga dengan emas. Tapi kita katakan memang emas tu sebaik-baik simpanan yang jika ditunaikan zakatnya. Ya, kerana ianya satu benda yang penting. Bagi mereka yang ada aset harta yang tidak berusik, saya suggestkan supaya simpan dalam bentuk emas. Ya, yalah, emas adalah satu, Allah jadikan satu kekuatan dia tersendiri. Duit jatuh, emas tak jatuh. Saya teringat pada tahun saya bermula simpan emas pada tahun 2008. Ya, 2008 saya simpan emas. Waktu tu emas harga dia dalam RM98 1 gram kalau tak salah saya lah. Dalam gitu. Kalau tak salah saya 2008 harga dia RM98. 1 gram. Sekarang berapa harga dia? Ya, 200 lebih. 270, 250. Yang baru ni tengok 273. Dan 916 punya emas. Okey. Baik, ala kulli hal. Di sini kita nak terangkan beberapa perkara. Maka Qarun mengatakan orang-orang yang melihat dengan kehebatan kekayaan Qarun yang begitu hebat, maka mereka mengatakan ya laitalana, yang menunjukkan ramai ni kan.
Apa mereka katakan, alangkah baiknya jika kita mempunyai harta seperti mana Qarun mempunyai harta. Bahkan apa dikatakan, innahu lazu hazzin azim, Qarun ini benar-benar berada dalam orang yang mendapat keberuntungan yang besar. Ya. Ini dia fahaman orang-orang yang awam biasa kita, ataupun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi jangan jadikan ianya seperti angan-angan, cita-cita untuk memfokuskan kepada dunia. Kenapa tidak seperti seperti Osman Ibn Affan, hartanya bilion tetapi tidak pernah letak di dalam hatinya. Qarun hartanya banyak tapi letak dalam hatinya. Kita ni harta kemetak sedikit tapi letak dalam hati macam letaknya Qarun. Na'udzubillah min zalik. Okey. Bila Allah ceritakan begitu, segelintir manusia ini dia cenderung kepada dunia, tapi muncul hati-hati yang bersih yang tidak diberikan kegelapan dalam bab dunia ini, maka mereka berkata, ayat 80. Wa qala alladhina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa as-sabirun. Berkata orang-orang yang dianugerahkan padanya ilmu, kecelakaanlah besar bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperolehi pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ayat ini begitu penting untuk dijadikan pegangan dan pedoman. Apa dia? Apabila mereka ni ramai, kalau kita tengok ramai sangat-sangat yang cenderung pada Qarun dengan harta yang banyak. Inilah dunia, ya, fitnah. Dunia yang memfitnah kita. Okay, kita tengok ya bagaimana Allah bagi misal. Mereka tengok kehebatan Qarun depan mata sekarang ni. Dahsyatnya Qarun, banyaknya harta. Kalau kita jadi macam dia kan bagus. Qarun banyak harta tapi tak pernah bayar zakat. Itu dah satu bab masalah dia tentang situ. Kerana Musa diutuskan untuk betulkan sistem beriman kepada Allah dengan cara betul dan zakat, harta zakat yang mesti diberikan kepada orang yang berhak. Dan kalau ikut ayat yang awal-awal tu menceritakan tentang kenapa Qarun dikatakan dia bersalah kerana beriman cara yang tak betul dan juga dia tidak mahu membayar zakat. Okay. Itu yang menjadi ikutan orang-orang kafir ni. Orang yang hatinya bermasalah. Apabila orang yang beriman kata wailakum, ya, celakalah korang ni, sebenarnya apa yang korang sangkakan baik itu, ya, adalah salah. Kerana apa? Kerana yang baik itu adalah di sisi Allah. Yakni yang baik itu mengikut arahan Allah. Allah kata bayar zakat, bayar zakat. Allah akan berkatkan harta. Allah kata begini, bersedekah akan menimbulkan harta. Begitulah semuanya. Tetapi korang tertipu dengan hartanya, dahlah hartanya begitu, tak bayar zakat, maka korang akan lihat apa yang akan berlaku di sisi Allah adalah yang lebih utama. Apa Allah kata dalam ayat ni? Kecelakaanlah yang besar bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak diperolehi pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Ya. Allah kata bahawa orang ni mengatakan bahawa pahala di sisi Allah itu lebih utama. Apa yang di sisi Allah ikut arahan Allah itu lebih utama. Walaupun sedikit. Tuan-tuan dan perempuan, okey, saya bagi contohlah kepada tuan-tuan dan perempuan. Ya. Tuan-tuan dan perempuan ada duit sedikit. Ya, bolehlah alhamdulillah hidup seharian. Yang mak ni duit melimpah ruah. Okay, melimpah ruah. Banyak, nak apa petik jari dapat ini, nak apa petik jari dapat itu. Ya. Kita memang bila lihat tu masya-Allah, kita pun terasa. Okey. Tiba-tiba berlaku satu perkara, ya. Macam kita ni berlaku COVID. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, satu ujian yang besar. Saya kenal dengan seorang tu, dia kata sebelum COVID ni, saya mempunyai pekerja dekat 200 orang. Dan kita bayar hampir 500,000 gaji mereka ni. Dahsyat. Bila berlaku fitnah COVID ni, ya, dia kata hanya tinggal pekerja dia tak sampai 20 orang. Bayangkan, boleh faham. Ya, satu benda yang menekankan dia, segala-galanya tertekan.
Okey, di sinilah datang perkara yang agak menarik. Kamu ada duit sedikit, Qarun ada berjuta, bilion. Okey. Kamu ada duit sikit, kita ada duit sikit, dia ada duit bermilion-milion, bilion-bilion, trilion, ya. Apa berlaku? Okey, kita tengok. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tidaklah ia termasuk orang yang dapat membela dirinya. Apa berlaku? Allah katakan di sini, okey, kamu harta banyak, maka di sini aku uji kamu, dan akhirnya Allah benamkan dia, tenggelamkan harta. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tadi gajinya sedikit, duit emas mungkin ada 2-3 ketul saja, Qarun yang berjuta ketul, berbilion harta dia, Allah tenggelamkan. Mana yang lebih baik? Qarun ke orang yang tak ditenggelamkan dengan harta yang sedikit? Confirm orang yang tak tenggelam ini yang beruntung. Dia masih lagi hidup, sedangkan Qarun dah tenggelam, dia mati, ya, sampai tak boleh nak belakan dirinya siapa pun, di akhirat dia mendapat azab yang teruk. Nampak tak? Orang yang beriman cara melihat dia, cahaya penglihatan dia lain. Oleh kerana itu kita melihat balik ayat Allah ini telah menyebutkan dua dasar pokok dalam banyak ayat Al-Quran. Dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52. Ya, lain cara orang yang mempunyai pandangan kerana mereka melihat dengan hati. Orang yang melihat dengan hati dia nampak apa yang tak baik. Kenapa? Fitrah. Alam ini ada mengikut fitrah dia. Kamu ingkar kepada Allah, kamu akan kena. Kamu buat derhaka pada ibu bapa, kamu akan kena. Ya, maka itu yang kita takut. Okey, dalam surah Syura. Surah Syura juzuk ke-25, surah yang ke-42, ayat 52. Okey. Ayat 52. Allah berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jumpa ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitaba walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu yakni Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Alkitab yakni Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjukkan dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ingat, dengan Al-Quran Allah berikan petunjuk jalan yang lurus. Oleh kerana itu kita ambil Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Dalam ayat ini Allah menghimpunkan antara roh Al-Quran yang menghasilkan kehidupan dengan cahaya iman. Menghasilkan sinar dan pancaran. Allah memberi khabar bahawa kitabnya yang dia turun kepada Rasulullah SAW mengandungi dua perkara, iaitu roh wahyu yang menghidupkan hati-hati manusia, nur cahaya yang menjadikan hati memancar sinar terang sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am tadi. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kamu hidupkan dan kami berikan cahaya yang membuat dia dapat berjalan di tengah-tengah orang yang banyak, ya. Maksudnya apakah orang kafir yang telah mati tenggelam dalam kegelapan bodoh lalu kami tunjukkan ia supaya mendapat bimbingan.
kami beri taufik supaya beriman, dan kami jadikan hatinya yang setelah mati dapat bercahaya dan memancar setelah kegelapannya. Okey, jadi dalam ayat ini tak sama orang yang dalam keadaan kegelapan dan orang dalam keadaan cahaya. Oleh kerana itu Saidina Umar radhiyallahu anhu, apabila dia sebelum dia masuk Islam tu, kita tahu bagaimana dia nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dahsyat kemarahannya. Ya, hatinya keras sekeras-kerasnya. Tetapi pada hari dia masuk Islam, hatinya lembut selembut-lembutnya. Cahaya hatinya. Ya, Allah bukakan cahaya pada hatinya. Yang dia mengambil Al-Quran, dipeluk, dicium, kalamullah, kalamullah. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita lihat kisah Umar ni, menjadikan kita syahdu. Lelaki yang keras hatinya, tetapi kembali masuk kepada Islam dalam keadaan lembut hatinya dan menangis dan menjadi orang yang terbaik selepas Abu Bakar. Orang yang terbaik selepas Abu Bakar. Tuan-tuan dan perempuan, kita melakukan kesalahan. Ya. Rasanya ruang untuk taubat tu amat cerah, amat cantik. Jika Rasulullah Abu Bakar, Umar sampai tahap nak membunuh Rasulullah lalu dia bertaubat, Allah terima taubat dia. Kita ni tak ada niat apa, cuma kita dah terjebak di dalam kesilapan. Maka terjebaknya kita dalam kesilapan itu, Allah telah memberikan kita jalan, alhamdulillah. Kita belajar dekat Yayasan Ta'lim, nak cari kebenaran, Allah bagi petunjuk. Maka bertaubatlah. Taubat. Yang lepas sudah. Satu nasihat lagi, yang lepas jangan diceritakan kepada orang lain. Jangan nak banggakan kisah-kisah lepas. Cukuplah Allah mengetahui dan kita berurusan dengan Allah dengan beristighfar dan bertaubat. Ya. Baik, kita sambung lagi sikit. Orang kafir itu seperti orang yang mati yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun pada dirinya. Kerana ia berpaling dari ketaatan dan kebodohan, tidak mengenal Allah, tauhid dan syariat agamanya. Meninggalkan usaha mendapat bahagian dari redha Allah dan meninggalkan amalan yang bisa membawanya kepada keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian kami memberi petunjuk supaya menjadi Islam dan kami hidupkan hatinya dengan Islam sehingga ia mengetahui apa yang berbahaya dan bermanfaat untuk dirinya lalu beramal untuk menghindari kemungkaran dan siksa Allah. Okey. Dalam bab ini agak menarik sekali, orang kafir yang asalnya mereka itu telah mati, jiwa mereka telah mati. Tiba-tiba Allah bagi petunjuk. Dan petunjuk yang menarik sekali adalah masalah akidah, tauhid dan syariat agama ini. Ya. Bayangkan kita dikeliling kita beberapa orang yang dulunya mereka ini bukanlah orang Islam. Tetapi mereka ribet pada Islam dan menjadi orang yang terbaik. Sehingga kita orang Islam pun tidak terbaik seperti mana mereka. Ya, boleh kita tengok Al-Ustazah Husin Yi misalnya. Masya Allah, ilmu dan kefahaman Islamnya. Kita dapat lihat kepada macam Ustaz Ridwan T, ya, ataupun Firdaus Wong, ataupun siapa yang biasa baca Quran tu? Rabi. Apa ya nama dia? Lupa dah. Okey, kita dapat mereka ini lebih mahir ilmu mereka daripada kita yang lahir-lahir beranak-beranak di perut ibu tu lahir-lahir terus Islam. Mereka lebih mahir daripada kita. Malu tuan-tuan dan perempuan. Ya malu. Seharusnya kita ada perasaan malu. Lahir-lahir kita tak faham Islam seperti mana mereka faham Islam. Macam Ustaz Husin Yi, Masya Allah. Ya, dengan keilmuan dia. Ya. Firdaus Wong. Nampak kehebatannya. Ridwan T. Ya. Okay. Oleh kerana itu kita sebagai seorang Islam kena berusaha untuk mendapatkan taraf yang baik. Untuk melepaskan terutamanya fardu ain. Jangan biarkan kita dah hari-hari yang begini kita tak tahu fardu ain lagi. Ya. Baik. Maka ia dapat melihat kebenaran setelah sebelumnya buta tentangnya. Dan dapat mengenal Allah setelah sebelumnya bodoh tentang Allah. Mengikuti jalan Allah serta sebelumnya berpaling darinya. Dan terdapat padanya cahaya dan sinar yang meneranginya. Sehingga ia berjalan dengan cahaya di tengah-tengah manusia. Sedangkan mereka masih dalam pekat kegelapan. Seperti mana yang dikatakan di dalam syair. Malamku tampak terang kerana wajahmu. Sedangkan gelap malam di tengah manusia masih menyelimuti. Orang-orang masih dalam gelap pekatnya malam. Sedangkan kita berada di bawah teriknya siang. Masya Allah, ini di antara syair. Ya, orang-orang yang begitu diberikan perhatian ataupun kehidupan hatinya.
Oleh kerana itu orang-orang yang diberikan hidup hatinya bak kata Tawus ataupun siapa ya di antara tabi'in mengatakan bagaimana aku boleh tidur malam sedangkan hatiku bergelora takut kepada neraka. Bila dia teringat neraka dah tak boleh tidur malam. Bagaimana pula seorang itu sanggup berjaga malam 1/3 akhir malam sedang mengadu kasih yakni merindui penciptanya, mengadu kehidupan keadaannya. Ya, oleh kerana itu kalimah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur apabila Rasulullah sembahyang begitu dahsyat sehingga Aisyah bertanya kedudukan itu. Ya. Bagaimana orang-orang yang berada di tengah malam merayu kepada penciptanya untuk membersihkan dirinya, merasakan rindu dan dendamnya kepada syurga yang dinantikannya. Tuan-tuan dan puan-puan, bila seorang itu merasakan kemanisan dalam imannya, kita menyaksikan kemanisan itu menggelorakan jiwanya untuk merindu penciptanya. Oleh kerana itu, apabila Bilal Ibn Rabah diangkatkan, batu diletakkan di atas badannya, lalu dia mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Dia tidak meraung meloncat-loncat kesakitan seperti Khabbab Ibn Arith. Begitu juga, dia tidak melaung kesakitan suatu besi yang panas dilekatkan kepada tubuh badannya. Hanya yang diucapkan ahadun ahad kerana merindui penciptanya. Tuan-tuan dan perempuan, satu nikmat bagi mereka merasakan kemanisan iman. Oleh kerana itu, bila mereka merasakan kemanisan iman, pada hari mereka mati syahid, mereka tidak akan merasakan sakit. Ya, yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahawa orang yang mati syahid itu, waktu ditikam, dia hanya merasakan seperti potongan gunting yang sedikit ataupun macam kita kerat bawang tu terkena tangan sedikit. Itu rasa kita nampak dia kena tikam apa tak rasa dah. Mereka itu dalam keadaan gembira. Itu pasal dalam hadis Rasulullah mengatakan jika diberikan peluang kepada orang yang mati syahid, apa mereka nak buat lagi? Lalu mereka kata kalau dibenarkan untuk mereka hidup sebanyak 1000 kali semuanya hidup, mati syahid, hidup, mati syahid, hidup, mati syahid. Nikmat manis. Ya, oleh kerana itu Ashabul Yasin, lelaki pemuda yang menyeru kepada Islam, kepada iman, ya, waktu dibunuh, ya, dikijak-kijak sampai pecah perutnya, lalu dia mengatakan ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah baik jika kaum-kaum aku ini mengetahui bagaimana Allah telah mengangkatkan diri aku, ya, kedudukan yang tinggi, ya, di sisinya. Itu dia. Mereka tak rasa sakit. Ya. Itu orang-orang yang sedang berada dalam kerinduan kepada Allah, ya, membersihkan dirinya, mencari ketenangan kepada Allah. Mereka dapat merasakan begitu. Tetapi kita tidak merasakan. Kemanisan malam kita tidak merasakan melainkan bersama bantal-bantal peluk kita dengan aircon kita. Itu je kemanisan malam. Tuan-tuan dan perempuan, rindunya pada 1/3 akhir malam kadang-kadang. Rindunya kerana kita dapat munajat dengan pencipta kita. Pada siang ni sibuk, tapi pada 1/3 akhir malam rindu. Cuba hidupkan kerinduan kita kepada pencipta. Cuba hidupkan kerinduan kita pada sang syurga. Cuba hidupkan balik ketakutan kita pada neraka. Jom kita cubakan 1/3 akhir malam. Hak mana yang kita mampu. Ya. Allahu Akbar. Cantik. Cantik. Jika malam itu dirasakan seperti siang, malam itu seperti syurga, ya, terasa tenang. Dia masalah ketenangan jiwa tu. Memang masalah ketenangan jiwa tu yang menjadi isu kita sekarang. Tapi jangan berputus asa. Kita cuba, ya. Kita cuba. Untuk itu Allah menggambarkan perumpamaan air dan api pada wahyu dan hambanya. Perumpamaan air dan api wahyu sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd, surah Guruh. Surah Ar-Ra'd. Cuba lihat. Bagi mereka yang tak ada buku. Surah yang ke-13. Ayat yang ke-17. Muka surat. Juzuk ke-13, surah ke-13, ayat yang ke-17. Jumpa?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayat 17. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air itu di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengembang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan untuk alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikian Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai suatu yang tiada harga. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaannya. Subhanallah, cukup cantik perumpamaan Allah. Yang mana pada ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, satu benda yang menarik Allah menceritakan kepada kita. Nun, di atas bukit, di atas gunung, di atas kawasan-kawasan ni, apabila berlaku hujan, maka akan turun air yang menghakiskan atau yang menghakiskan tanah-tanah itu mengeluarkan berbagai-bagai bentuk logam. Itu dia daripada ayat ni. Ya, tak kira lah apa juga logam. Biasa dulu kita lihat orang mencari timah di dalam sungai-sungai kecil tu kan. Kalau dan dia guna alat tu mencari biji timah. Okey. Dengan arti kata lain, di dalam bumi ini banyak logam-logam yang berharga, terutamanya emas. Ya. Lalu apabila kalau tengok ayat ni, maka dia turun ke lembah-lembah. Yang menghakiskan tanah tu menurun ke lembah. Dan pada arusnya terdapat buih-buih. Dan dari apa yang terdapat pada buih-buih itu, logam-logam yang digunakan yang boleh dibuat alat-alat perhiasan dan juga alat-alat lain. Okey, menarik ni. Berarti pada Bukit Bakau tu, itu terdapat logam itu dapat digunakan oleh manusia sebaik-baiknya. Itu orang yang beriman. Adapun orang yang kafir, buih-buih itu hanya sekadar buih dan akhirnya hilang. Tidak ada faedah bagi mereka. Itulah kelebihan yang Allah katakan. Allah mengumpamakan wahyunya dengan air kerana dengan itu dapat kehidupan, dan dengan api kerananya dapat cahaya dan pancaran. Allah mengkhabarkan bahawa air mengalir di lembah-lembah sesuai ukurannya. Lembah yang luas akan menampung air yang banyak, dan lembah yang sempit akan menampung air yang sedikit. Kemudian Allah mengumpamakan syubhah dan syahwah di dalam hati dengan buih yang dibawa oleh air kerana kerancauan yang memahami wahyunya, dan Allah mengumpamakan kebatilan sebagai syubhah dengan buih yang hilang serta dilemparkan dari lembah kerana ia tidak ada ilmu yang bermanfaat dalam hatinya. Hanya air yang bermanfaatlah yang mengendap di dalam lembah. Okey. Jadi mengisyaratkan kepada kita bahawa air sumber-sumber itu adalah sumber kebenaran yang Allah berikan petunjuk, ya, seperti air yang mengalir membawa benda-benda yang bermanfaat, tetapi siapa yang menggunakan cara yang betul, betul lah. Siapa yang menggunakan cara tak betul, tak betul lah. Dan di kalangan air itu terdapat buih-buih yang tidak bermanfaat. Maka orang kafir memiliki keadaan buih-buih yang tidak manfaat. Begitu juga perumpamaan berikutnya, akan hilang perkara yang buruk dari mutiara dan yang murni darinya akan tetapi terjaga. Ada perumpamaan hal ini yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, yang Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 17 ke 18. Okey, jumpa? Buka surah Baqarah, surah yang kedua ayat ke-17 18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali yang jalan yang benar. Nauzubillah. Satu perumpamaan yang amat dahsyat Allah berikan cahaya tetapi mereka tak nampak. Ya Allah, dahsyat ni tuan-tuan dan perempuan. Allah bagi cahaya mereka tak nampak. Ya. Lalu Allah lenyapkan cahaya terus hilang. Allah bagi cahaya mereka tak nampak, Allah lenyap lagilah tak nampak. Tuan-tuan dan perempuan, jangan sampai kita hilang cahaya dalam jiwa kita, iman kita. Minta kepada Allah. Ini merupakan perumpamaan dengan api. Kemudian Allah berfirman lagi. Au kasaybim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Adapun seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan petir dan kilat, mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari kerana menghindari suara petir sebab takut akan mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Okey. Ini merupakan perumpamaan dengan air. Okey. Jadi Allah memberikan perumpamaan bagaimana kedudukan mereka ini, ya, diberikan cahaya, mereka tidak mahu mendapat cahaya, akhirnya dipadamkan cahaya. Tuan-tuan dan perempuan, jangan sampai kita diberikan cahaya dipadamkan oleh Allah. Nauzubillah min zalik. Minta lindung. Ya, terutamanya hari-hari tua kita. Jangan sampai Allah padamkan ke cahaya yang diberikan. Kemudian Allah bagikan misal lagi seperti hujan yang lebat yang ditimpa ke bumi ini, ya, yang disertai dengan kegelapan. Okey, hujan lebat, malam gelap gelita, kemudian datang petir dan kilat. Petir, kilat. Boom. Dan lalu mereka menyumbat telinga mereka kerana takut. Dengan jari jemari mereka kena menghindari suara petir sebab takut akan mati. Ya. Ini jiwa orang kafir yang mana dapat cahaya ditinggalkan, dapat air, lepas tu diikuti benda ni, mereka jadi takut. Ya, mereka jadi takut dan mereka takut apa? Takut mati. Orang yang beriman tidak begitu. Orang beriman tidak begitu. Lalu Allah bagi misal mereka dapat cahaya baru waktu itu mereka mencari cahaya melalui petir-petir. Ya, ada cahaya, oh pergi ke sana, hilang cahaya. Ada cahaya lagi, pergi ke sana. Jadi oleh kerana itu perumpamaan ini mengisyaratkan kepada kita bahawa kalau orang-orang kafir, orang-orang yang tidak ada iman, ditutupkan hati mereka, walaupun diberi cahaya, mereka tidak akan berfungsi. Cahaya itu tidak akan berfungsi untuk mereka. Jadi minta lindung kepada Allah daripada hati-hati kita yang tidak berfungsi setelah mendapat petunjuk. Jadi kami telah menjelaskan tentang rahsia-rahsia dua perumpamaan ini beserta hukum hakam yang terkandung dalam kitab Al-Muallim dan lain-lainnya. Dengan arti kata lain, Ibn Qayyim Al-Jauziyah telah menerangkan tentang dua perkara yang menyebabkan hati hidup dan bercahaya. Ya, hati itu hidup dan bercahaya seperti ayat-ayat yang diterangkan tadi, seperti air dan juga seperti api. Dua fungsi ini amat penting, tetapi apabila kita tak menggunakan fungsi yang baik ini, akhirnya menyebabkan cahaya itu hilang dan petunjuk itu hilang. Jadi minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan perempuan, kita minta lindung kepada Allah supaya Allah tidak jadikan hati kita ini tertutup. Ya, doa kita tidak diterima, hati tertutup. Allah bagi petunjuk macam mana pun kita tak nampak petunjuk itu. Berat. Kalau sampai kematian berlaku di depan mata, tidak ada perasaan, berat.
dengan arti kata lain berat diri kita dan kita akan berhadapan dengan masalah yang lebih besar. Apatah lagi apabila iman kita dicabut. Iman kita dicabut, ya, maka di situ tidak ada kehidupan sebenarnya. Tidak ada lagi kebaikan kita hidup, melainkan kena kembali kepada jalan yang benar. Jadi kita dah berada di akhir-akhir masa kita. Maka insya-Allah pada pelajaran yang akan datang, ya, kalau kita masih lagi diizinkan Allah untuk bertemu dalam live ini, maka tajuk yang berikutnya, kebaikan hati bergantung pada dua hal pokok ini. Jadi oleh kerana itu, hati yang hidup bercahaya, hati yang hidup dan bercahaya pokok kebahagiaan manusia. Dan tajuk yang kedua, jadi kebaikan hati bergantung pada dua pokok ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah bagikan kita kekuatan untuk beramal, kekuatan untuk terus iltizam dengan kelas, terus mencari kebenaran untuk mendapatkan keampunan Allah dan jadikan diri kita orang yang terbaik dalam siri menuntut ilmu dan jadikan diri kita sebagai orang-orang yang diampunkan oleh Allah dan dipermudahkan bagi kita masuk ke syurga. Jadi cukup sampai di sini. Wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.